عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. Ikhwan, alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim. Rasanya malam ni kita masuk akidah Imam Syafi'i. Betul? Betul? Tak? Oh, tak sampai lagi nak? 60. Saya tak nampak Pakcik. Kita mengatakannya kita masuk 4. Terima kasih Pakcik. Iaitu kita masih di bawah tajuk muka surat 64 tentang bagaimana Imam Malik melarang kita belajar tauhid dengan jalan ilmu kalam. Kita sambung pada muka surat 67, perkara yang keempat. Di sini kita jumpa pengarang kitab kita ini, Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumaisi. Dia bawa dalil-dalil tentang kita tidak boleh belajar ilmu tauhid dengan jalan kalam. Maksud dia apa dia? Dengan jalan falsafah. Apa makna falsafah? Menggunakan dalil-dalil akal lebih daripada dalil-dalil syarak. Seperti pelajaran tauhid melalui Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah. Pendek kata, belajar tauhid lain daripada jalan Ahlus Sunnah, kita boleh namakan itulah pelajaran Ahlul Kalam. Maka imam-imam mazhab 4 melarang. Jangan belajar ilmu akidah menerusi cara falsafah. Ini bukan falsafah kehidupan, tidak. Kan falsafah kita ini bermakna macam doktor falsafah, bukan itu. Falsafah di sini bermakna falsafah Yunani, Greek tua. Mereka percaya Tuhan bersifat dewa-dewa. Mereka khayal Tuhan mereka. Bila mereka masuk Islam, mereka tak buang pengaruh tu. Mereka masuk Islam dengan mereka buat masuk pengaruh dewa-dewa tu sekali. Akhirnya apa yang ada pada dewa, mereka percaya ada pada Tuhan. Kalau mereka duduk dalam agama lama, dia percaya kata Tuhan dengan tangan 1000 memerintah daripada langit. Bila dia masuk Islam, dia jumpa ayat-ayat menyatakan Tuhan ada tangan, dia tak boleh terima. Dia kata kalau kita terima Tuhan ada tangan, walaupun itu nas Quran, bermakna kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Maka dia kata mungkin tangan itu makna tangan, tapi bukan tangan yang patut dipakai dengan makna zahir. Maka mesti ditakwil. Ini semua berlaku kerana ilmu kalam, kerana pengaruh Tuhan secara falsafah dalam agama Yunan. Ini telah dihuraikan oleh Muhammad Amin dalam 3 jilid buku dia nama Duhal Islam. Muhammad Amin buat jasa. Walaupun ada pemikiran Muhammad Amin yang kita tak pakai, tapi dalam bab ni dia buat jasa. Dia cerita bagaimana ilmu kalam itu boleh terbentuk, bagaimana ilmu kalam itu boleh masuk ke dalam pelajaran akidah, dan dia membawa bagaimana pelajaran akidah secara Quran dan Sunnah. Di sini Imam Malik melarang kita belajar ilmu akidah menerusi cara falsafah, cara
melarang kita belajar akidah menerusi jalan ilmu kalam. Tak boleh. Maka Imam Malik menamakan orang yang belajar ilmu kalam ini dengan nama zindik. Cuba tengok pada muka surat berapa nah? Ya, Imam Malik menghuraikan makna zindik. Dah. Muka surat 52. Muka surat 52. Cuba tengok muka surat 52. Nota kaki yang nombor 80. Kata dia kalimah zindik bukan kalimah Arab. Dia dipinjam daripada kalimah Parsi. Dia digunakan oleh kaum muslimin generasi awal dahulu bagi merujuk kepada golongan yang berpendapat bahawa kejadian manusia ini berpunca daripada dua unsur, nur cahaya, zulmah kegelapan. Ini adalah kepercayaan yang dianuti oleh mazhab Manuwiyah yang seumpamanya. Kemudian maknanya diperluaskan mengikuti golongan Dahriyin dan Mulhidin. Seterusnya merangkumi sekalian pendukung kepercayaan yang sesat, termasuk golongan yang ragu-ragu serta tidak berpegang dengan agama dari sudut pemikiran dan amalan. Itu makna zindik. Zindik bukan bahasa Arab, dia bahasa Parsi, merujuk kepada kerosakan akidah. Di kawalan tu kalau sembahyang silap kita tak panggil zindik. Zindik ni diguna oleh generasi awal, bukan oleh para sahabat, tetapi diguna oleh imam-imam tabi'in. Sebab kepercayaan karut marut ini banyak daripada Parsi. Maka kalimah zindik itu diungkap. Zanadiqah, zindik. Jadi Imam Malik juga menggunakan kalimah zindik. Dia kata zindikun faqtuluhu. Orang zindik ini bunuh dia. Zindikun faqtuluhu. Zindik ini merujuk kepada akidah yang rosak. Dia tak percaya manusia daripada tanah, Adam daripada tanah dan kita daripada Adam. Juga jangan cerita ke orang lain, ini rahsia kita. Juga yang percaya manusia daripada Nur Muhammad, itu zindik. Saya katakan Nur Muhammad ini dia sampai pada peringkat syirik. Ya. Dia tulis papan hitam, untuk guru dia tulis. Dia tulis alif lam lam ha. Dia bulatkan alif tu dia tarik ke bawah. Alif ni dia kata zat. Zat. Alif ni lah nur, dia kata. Jadi kalimah Allah tu bermula dengan nur. Nur apa? Nur Muhammad. Kalimah Allah tu pun terbentuk dengan Nur Muhammad. Jadi apa dia yang kita nak berbangga? Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Ini betul-betul baling tong sampah lah. Lebih baik menyanyi andainya aku pergi dulu, yang tu tahu dah mau apa. Tahu dah mau iPad. Tahu dah. Yang menyanyi tu dia Arumugam. At least dia tahulah kata terima kasih. Dia pun tahu thank you. Ini ma fi qalbi ghairullah. Total syirik. Total syirik. Kalau Nur Muhammad menguasai kalimah Allah, Allah berasal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad ni apa? Kalau dia bukan Tuhan, maka mereka ini mempunyai kepercayaan yang zindik. Yang zindik. Baik, akhatul iman. Sambung muka surat berapa tadi? 67. Masuk muka surat 67, perkara yang keempat. Menurut riwayat Al-Khatib daripada Ishaq bin Isa, katanya aku mendengar Malik bin Anas mencela sikap suka berbantah dalam agama. Antum tengok Imam Malik mencela orang yang suka berbantah dalam agama. Mari kita bertanya, sikap tu datang dari mana? Quran kata para sahabat ini, sami'na wa ata'na. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi. Sesungguhnya perkataan orang mukmin bila mereka diseru kepada Allah dan Rasul, mereka menyatakan sami'na wa ata'na. Tak ada bantah. Kami dengar, kami faham. Apa mereka dengar? Dengar qaulullah, kalam Allah. Cuba faham dan mereka taat.
Dalam suratul Baqarah dikatakan kepada orang-orang Yahudi tentang Taurat Nabi Allah Musa, mereka menyatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkar. Seorang mukmin dia dengar kalam Allah yang tidak ada la raiba fihi, tidak ada keraguan. Macam mana kita nak ragu? Selalu saya contohkan, bila Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim. Pencuri laki-laki dan perempuan, sabit kecurian mereka, potonglah kedua-dua tangan mereka. Digunakan faqta'u aydiyahuma, potong kedua-dua tangan mereka. Maka saya katakan, apa salahnya kita faham ayat ini? Potonglah kedua-dua kuku mereka. Terus apa potong tangan, potong kuku? Apa masalah dia? Allah suruh potong, kita kata potong. Faqta'u. Aidi kita baca dengan azfar. Kita kata walaupun Tuhan tulis tangan, tapi kita baca dengan kuku-kuku yang ada di jari. Potong kuku dulu. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, sabit kecurian mereka, potonglah kuku mereka. Kan itu lebih menjamin mereka boleh cari kerja. Yang kuku pun nampak panjang sangat kan? Kuku dia. Nescaya orang tak akan setuju dengan kita. Kita kata pasal apa? Orang tak setuju. Apa masalah saya tafsir ayat ni macam ni? Dia akan menyatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan diragukan. Kalau Quran kata tangan bukan kuku, Allah tahu dia buat turun. Maka kita kena kembali makna tangan kepada tangan. Potonglah tangan mereka, bukan potong kuku mereka. Tapi bagaimana awak boleh tafsir Quran menyatakan yadullah fawqa aydihim, tangan mereka di atas tangan Allah, di atas tangan mereka, awak tak terima pula tangan, awak kata rahmat. Sedangkan awak berhujah Quran tidak boleh diragukan. Daripada sini datang perbantahan. Dia yang bantah. Quran kata zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah petunjuk kepada orang beriman, syarat la raiba fihi, semua jenis ragu tak boleh ada. Maka seorang mukmin dia menyatakan sami'na wa ata'na. Orang Arab menyatakan ala ra'si wal 'ain. Bahasa klasik dia kata saya junjung di atas batu jembala saya. Ala ra'si wal 'ain, atas kepala saya, atas tanggungan saya. Ini ayat Quran. Saya tak boleh. Maka sepatutnya bila Allah berfirman Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy, terimalah zahir ayat itu dan makna ayat itu. Sebab Quran la raiba fihi, tak patut kamu ragukan. Tapi tak boleh terima, manusia tak boleh terima. Dia kata mana boleh kata Tuhan bersemayam di atas arasy? Kalau Tuhan duduk atas arasy, agung bersemayam di singgah sana dia, kan sama. Yang ni otak zindik. Inilah nama dia, zindik. Orang-orang yang cuba merosakkan akidah, ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang akidah, dia tak boleh terima, dia rosakkan. Dan dia bawa pengaruh luar daripada Al-Quran. Allah kata Allah bersemayam, itu nas Quran. Dia kata tidak, Allah ada di mana-mana. Nas apa tu? Tuhan ada di mana-mana. Itu dapat kita saksikan dalam rancangan Tanyalah Atuk. Ya, tanya Atuk. Atuk ajak cucu macam tu. Tuhan ada di mana-mana. Atuk, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana-mana. Itu nas apa, Atuk? Nas apa? Nas Quran, Allah bersemayam di atas arasy. Nas hadis, fi sama, Tuhan di langit. Tuhan ada di mana-mana. Nas apa? Nas itu nas akal. Maka sesiapa yang mendahulukan nas akal dalam ilmu tauhid, dalam ilmu kalam, dalam ilmu akidah, itulah nama dia. Dia sedang belajar ilmu akidah dengan menggunakan sistem kalam, dan sistem kalam berasal daripada golongan zindik. Kita tak boleh terima, wajib kita tolak sebagai simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak boleh terima. Kita kembali kepada nas. Kalau nas kata begitu, begitulah kewujudannya. Jadi
Inilah Imam Malik kata sikap suka berbantah dalam agama datang daripada mereka. Kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin aradana an nuraddu ma ja'a bihi Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Imam Malik punya jawapan pada orang yang suka berbantah dalam akidah. Imam Malik kata, setiap kali datang seseorang kepada kami berbantah-bantah, seolah-olah dia hendak kami menolak wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi. Kenapa tak boleh menerima wujudnya nas macam tu, sedangkan itulah alamahu syadidul quwa zu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Itulah Jibril alaihi salam membawa wahyu secara amanah. Dia adalah ruhul amin yang sangat amanah. Dia bawa hadis kepada, dia bawa ayat-ayat Quran. Adakah engkau minta kami menolak wahyu ini dan menerima cara engkau? Subhanallah ikhwan. Tapi bila kita belajar lain daripada akidah cara ahlu sunnah, kita akan jumpa dalil-dalil ini semua, dan kita kena tolak. Kita kena tolak, dan kita wajib kembali kepada apa yang malaikat Jibril turun pada Nabi. Apa yang malaikat Jibril turun kepada Nabi, surah Taha, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Itu wahyu, dan kita kena kata itu. Tuhan ada di mana? Ada di langit. Ustaz Luqman ajak anak dia sumayah kan. Dia kata Tuhan ada di mana? Dia kata Tuhan ada di langit. Oh, hebat. Dia kata atuk pula ajak Tuhan ada di mana? Ada di mana-mana. Jadi kalau kita pergi kandang lembu, Tuhan duduk kandang lembu. Kita kerja komputer, Tuhan ada di komputer. Habis orang yang kerja di telekom Jalan Burma, Tuhan duduk kena lari pergi Jalan Burma. Yang duk ayat hitam, Tuhan main ayat hitam. Duk ayat putih, Tuhan lari pergi ayat putih. Akhirnya Tuhan ni punya sibuk, tak ada orang lebih sibuk daripada Tuhan. No time. Muslim, Tuhan berada di arasy. Arasy berada di atas 7 petala langit. Tuhan berada di arasy dengan keadaan tidak bercentum dengan makhluk dia. Macam mana? Kata Imam Malik, hanya dia maha mengetahui. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Serah pada dia. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan ayat macam tu wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Tanya dapat dosa bid'ah. Sebab apa? Quran tak cerita macam mana, Nabi tak cerita macam mana, kenapa kita nak tanya? Dan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Rosaknya umat dahulu kerana kasratu su'al wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Suka banyak tanya dalam bab tak boleh tanya, dan suka bertentangan dengan amalan Nabi mereka, maka mereka rosak sebelum kami. Jadi ini Imam. Ikhwan, kita kena dengar apa kata Imam Ahlu Sunnah, barulah kita boleh hidup dan kita boleh dengar orang cakap, kita boleh membantah mereka. Kalau kita tak dengar perkataan Imam Sunnah, kita tak tahu nak bantah dia. Macam mana kita nak bantah kalau dia tak pernah mengaji Ahlu Sunnah? Dia pergi berubat bomo tu baca Quran. Dia kata bomo tu baca Quran. Habis. Dia bukan kata bomo baca Quran, dia terlupa Iblis duduk dalam syurga. Kalau Iblis main kat dia, Iblis kata hang tahu tak, aku duduk dalam syurga. Jangan nampak. Kan kita last kali nak pergi syurga, aku dah masuk dah syurga tu. Aku boleh bawa hampir jalan tu. Apa hujah kita? Kita betul juga nah. Orang tua ni pernah masuk syurga, dia mesti tahu kan. Masuk syurga nak buka lampu suis tak mana, mesti dia tahu. Aku tak pernah masuk. Abu Bakar pernah masuk syurga? Tak pernah. Aku pernah masuk. Hampa akan masuk. Aku dah masuk, dah keluar. Aku orang dalam. Aku bukan orang luar. Aku orang dalam. Kena kita. Kena. Ini baru bomo baca Quran kita kena. Kadang-kadang ustaz tak baca Quran pun, cakap akal pun kita kena. Pasal itu diperlukan golongan yang selamat. Buku tu pun lama dah tak baca, kita pun dah tak selamat. Kena balik baca buku tu supaya kita jadi selamat. Baik. Menurut riwayat Harawi daripada Abdurrahman bin Mahdi, katanya aku masuk hendak bertemu dengan Imam Malik.
Ketika itu ada seorang laki-laki sedang bertanya kepadanya. Lalu katanya kepada laki-laki tersebut, kata riwayat ini daripada Abdurrahman bin Mahdi, dia kata dia nak jumpa Imam Malik. Kebetulan ada satu orang duk sembang dengan Imam Malik. Kebetulan aku masuk, Imam Malik kata kat dia benda ni. Imam Malik kata, la'allaka min ashabi Amru bin Ubaid, fa innahu ibtada'a hadhihi al-bid'ah min al-kalam. Law kana al-kalamu ilman latakallama fihi as-sahabah wat-tabi'un kama takallamu fil ahkam wasyara'i'. Boleh jadi engkau ini seorang daripada kuncu-kuncu Amru bin Ubaid. Sesungguhnya dia telah mencipta bid'ah ilmu kalam. Andai kata ilmu kalam itu suatu ilmu, tentulah para sahabat dan tabi'in turut memperkatakan tentangnya sebagaimana mereka memperkatakan tentang hukum dan syariat. Imam Malik jumpa orang yang belajar agama, akidah dan tauhid dengan akal ni. Imam Malik kata, kalaulah sistem hang belajar tauhid, sistem itu betul, sahabat akan pakai dulu. Antum boleh bayang macam mana sahabat, sehingga mereka dijadikan rujukan dalam akidah. Kalau sistem ilmu kalam ni benar, sahabat akan pakai sistem itu untuk faham, beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Tetapi kerana sahabat tak pakai ilmu tu, maka sistem itu adalah sistem yang najis. Wah. Belajarlah ilmu kalam, belajarlah ilmu akidah menerusi Quran dan Sunnah. Yang buku yang kita dah habis baca itu, ambillah akidah kamu daripada Alkitab dan Sunnah, menerusi kepahaman para sahabat. Betul ikhwan, semua imam sunnah cakap macam tu. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Ini diambil daripada ayat Quran, dan Ibnu Katsir ulang kalimah ini. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau apa yang kamu rasa, metod pelajaran yang kamu alami sedang kamu pelajari itu baik, ibadat yang sedang kamu buat itu kamu rasa baik, sedangkan kamu rujuk generasi awal para sahabat, muhajirin dan ansar, mereka tak guna kaedah itu, mereka tak belajar kaedah itu. Ketahuilah, kalau benda tu baik, mereka orang nanti pakai dulu, dan Nabi lah akan bimbing mereka ke arah itu. Dan Imam Malik menyatakan dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, ummah ini tidak akan baik melainkan apa yang membaikkan ummah dahulu. Ummah ini kena kembali pada sistem umat dahulu dalam akidah, dalam ibadah. Dan saya juga tambah dalam politik. Sajalah bagi sikit hati bukan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab sahabat berpolitik dan politik mereka diredai oleh Allah. Kita rindukan politik para sahabat. Politik para sahabat sangat syar'i, sangat syar'i. Di politik kita ini politik yang berpihak kepada self-interest. Self-interest. Itu bahasa yang saya baru belajar. Keuntungan diri sendiri. Self-interest. Dia apa pun dia balik pada diri dia. Dia balik pada parti dia. Dia bukan balik pada ummah. Tidak. Para sahabat kembalikan kepada ummah. Kata Umar Al-Khattab, kalau binatang itu berjalan, kaki dia patah kerana jalan tak baik, akulah orang mula berdiri depan Tuhan, maka aku baikkan keadaan jalan. Ya, ni jalan kita pakai macam perang di Syria. Tak apalah di sana kena bom, jalan dia berlubang. Kita duduk Malaysia, tak mana yang kena bom. Berapa banyak motor-motor jatuh dalam lubang tengah jalan. Saat ni jabatan tu korek, ni jabatan tu korek, motor jatuh gedebang, aksiden mati. Skru kereta punat kecil-kecil ni luruh tengah jalan, banyak lah. Ya, rosak kenderaan kita kerana sistem jalan yang tak baik. Dan kita ada kementerian yang jaga jalan. Mereka ni akan berdiri di hadapan Tuhan. Duit gaji mereka adalah duit rakyat, dikutip daripada cukai. Ini tak ada dalam 4 mazhab lah. Yang ni mazhab yang ke-16. Dia outstation sikit. Duit gaji mereka duit rakyat. Tiba-tiba mereka makan duit gaji mereka, mereka tak turun perhatikan bagaimana rakyat, kenderaan rakyat rosak. JKR sendiri mengeluarkan 3 sebab utama kemalangan berlaku. Satu, kerana kecuaian pemandu. Dia bawa kereta, dia tak cukup tidur, dia mengantuk.
dia pegang handphone, dia melawak, dia pasang radio yang kuat, dalam kereta jadi night club, dia tak dengar, dia asyik, maka menyebabkan accident. Ini satu. Yang kedua, accident pasal apa? JKR sendiri mengaku ini, kenyataan ini keluar di dalam THR, Time Highway Radio. Kita pakai highway, pakai radio tu lah dengar. Dalam National Classic juga keluar. Siapa yang suka dengar National, mengambil memori, mengambil kenangan, juga keluar masa nak raya baru ni. Saya catat, lepas tu saya ingat. Yang kedua, pasal apa kemalangan berlaku? Kerana kereta yang tak servis. Dia bawa kereta, brek dia tak servis, minyak brek dia tak servis, tengok-tengok brek tak makan. Kalau motor boleh tahan dengan kaki, kereta brek motor tak ada tahan dengan kaki, terkeluar habis tapak kasut duk tahan. Kalau kereta, bam, dia bagi accident. Kecuaian pemandu kereta yang tak servis. Dan ketiga, pasal apa jadi kemalangan jalan raya? Sebab faktor keadaan jalan. Keadaan jalan. Kita every month servis kereta, cantik, pam tayar semua cantik elok. Belum kita miss lagi, kita pun tidur semua cantik, cuma bawa kereta main handphone kan. Tapi saya baru jumpa kawan kita sambil bawa kereta potong kuku. Tanya pakcik, saya dengan pakcik terkejut. Hang potong kuku lah kereta, sambil sebelah tangan dia bawa, dia potong kuku. Dia kata ni hari Jumaat tak potong lagi, dia potong. Ini memang dapat spam punya ni. Itu mungkin kecuaian. Bawa kereta isap rokok, khayal, sembang, minum arak, alkohol, ini semua. Tetapi jalan yang tak baik, kita bawa tengok lopak, kita kona kot ni, kita terlupa tengok side mirror kereta belakang ada, dam, tengok dia elak daripada kita, dia pergi tutup motor lain. Semua ni ima JKR, ima kawan yang korek jalan, ima kontraktor. Saya pusing kat sini. Ima kontraktor, saya pusing kat sini lah, sebab-sebab yang tertentu. Saya terpaksa pusing kat sini kan. Semua ni bangkit berdiri depan Tuhan, hampa selesailah bab ni. Kan? Di dunia besar, kerja jabatan kerajaan, makan duit, allowance semua, gaji cantik tiap-tiap bulan. Kalau 2 hari kerajaan bubuh gaji lambat, merongot. Apa punya kerajaan? Merongot gaji dapat lambat 2 hari. Tapi servis jalan macam mana? Akan dibangkit. Ini nama dia pentadbiran para sahabat. Pentadbiran para sahabat. Pasal itu kita nak kembali kepada Ahlus Sunnah. Jangan lupa Rasulullah pergi ke market, memasukkan tangan baginda dalam kurma. Tak paling bawah, Nabi angkat kurma tu di bawah basah. Nabi kata, kenapa basah kau tak angkat tak di atas? Dia kawan tu kata, kalau aku bawa kurma basah bawa di atas, orang tak belilah kurma ni. Nabi kata, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang meniaga tapi menipu orang. Jangan begitu, Nabi kata. Ini urusan apa? Orang putih panggil management, quality of management. Quality dalam pengurusan. Ini nama dia integrity. Integrity mean quality. Integrity bukan bermakna punch card in dengan out tepat, tidak. Kalau punch card in cantik, out cantik, tapi quality macam sampah. So, this is not integrity. Integrity mean lautan biru. Baca tak lagi buku tu? Saya baru duk baca. Hantu duk cakap tajuk ni. Saya baru duk baca. Mungkin sahabat tak boleh baca lah bahasa orang putih. Bukan semua orang boleh baca kan. Apa dia panggil? Blue strategy, blue ocean. Bukan blue film, blue ocean. Strategi blue ocean. Strategi lautan biru. Jangan main-main. Integrity mean quality. Kalau kita bagi satu kerja pada satu orang 8 jam, hang duduk tang sini 8 jam, masuk kerja pukul 8 jam, 1 jam aja hang rehat, 1 jam rehat, lepas tu hang kena duduk buat kerja. Di dalam strategi blue ocean ini, dia kata kita hanya boleh komunikasi dengan robot sahaja, not dengan manusia.
Sebab manusia memerlukan integriti. Integriti means survive. Bila 4 jam kita buat kerja, duduk saja, buah pinggang kita syak. Islam suruh kita buat kerja sampai rosak buah pinggang? No. Seorang Muslim ketika bekerja, dia kena sembang dengan orang, dia kena bangun, dia kena minum. 8 jam kita kata jaga baik-baik, amanah 8 jam. Kalau 8 jam ni pergi buat kerja lain, gaji tak alai, stupid. Stupid. How stupid you can be. Bodoh tak ke mana anak jadi. Ni, buat kuliah lagu ni. Saya kata sekali lagi, dalam 8.30 paling awal lah kita berhenti. Tak apa pun jangan bergerak. Stupid punya ustaz. Pasal apa? Kita ada pundi kencing. Pundi kencing dia nak main bukan dia abang. Dia kata time is coming. Dia tak abang. Dia nak main, dia main lah. Kita kata hang jangan bangkit, hang kena duduk. Kalau hang duduk, hang menyalahi adab mengaji agama. Pasal tu ilmu hang tak merekat. Stupid punya ustaz. How silly you can be. How silly you can be. Silly nama orang. Silap. Jangan cakap macam tu. This is integrity. Integrity mean adalah kesan daripada kerja. Kesan dia apa? 8 jam. Apa kita mau daripada 8 jam kita bayar gaji kepada rakyat? 8 jam. Kita mau kerja siap. This is integrity. Postman hantar surat. Nationwide hantar surat. Jalan jangan bagi rosak surat orang. Jangan bagi basah surat orang. Sampaikan dengan penuh amanah. This is we call integrity. Ya. 8 jam bawa motor. Ni duk hantar surat daripada Penang pergi Kuala Lumpur. 8 jam punya duk bawa van. Berhenti minum air pun tak boleh. Kereta pun kena buah minyak, orang tak boleh minum air. Han cakap apa? Itu nama dia sahabat punya management. Okey, kembali kepada ini. Kerana itu antum boleh tengok di sini perkataan yang dikaitkan oleh Imam Malik apa dia? Lau kana kalamu ilman, kalau belajar akidah dengan ilmu kalam dianggap ilmu, para sahabatlah akan ambil ilmu itu. Kerana para sahabat buang, kita wajar buang. Kita kena buang apa yang sahabat buang. Kita kena jauhi apa yang sahabat tidak terlibat dengannya. Apa yang sahabat buat kita kena ikut. Menurut riwayat Al-Hanawi daripada apa? Daripada Ashub bin Abdul Aziz, kata dia, aku mendengar Imam Malik menyatakan iyyakum wal bid'ah. Qila ya Aba Abdillah wa mal bid'ah? Qala ahlul bid'ah alladhi yatakallamuna fi sama'illah fi asma'illah wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan. Anda tengok, cuba kita kena ambil poin-poin dalil dia, kita kena tahu untuk kita jawab pada orang. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara bid'ah. Jauhi perkara bid'ah, jangan buat. Jangan buat. Kuliah saya di mana tu, pakcik tu tanya, masuk masjid kebetulan daripada baca doa awal tahun akhir tahun. Macam mana ustaz? Kita tak baca lah. Pengurusi kata masjid tu macam ni lah, rumah dekat-dekat kan, buka mikrofon luarnya. Pengurusi beritahu ni kita dah nak baca doa awal tahun akhir tahun, walaupun yang duduk keliling kelalang ni tak boleh main, tapi kerana kita buka mikrofon luar, angkatlah tangan juga, ini besar punya doa ni. Itulah sahabat kita masuk, kita buat tahiyat, dia pun nak baca. Macam mana? Saya kata angkat tangan pun tidak, buka handphone, bagi kuat-kuat, pasanglah lagu apa-apa, calte pasang dulu. Ambil earphone bu, protes, protes. Ibnu Abdurrahman Ibnu Jauzi menulis dalam Talbisul Iblis, yang mungkar, yang bid'ah, protes. Ima dengan tubuh badan, ima dengan body language kita, paparan, tunjuk kata, kita protes. Kalau kita boleh angkat kemungkaran tu, kita boleh stop, itu paling best. Tapi kita tak boleh buat lah. Tapi protes, pakai kain serban, tutup muka-muka semua habis,
balut macam mami. Dia tu tahu awak dia ni pasal apa? Hang pasal apa? Aku tak mau angkat tangan. Ya, tak mau angkat tangan. Tapi kalau bapak kita duduk sebelah bapak, sebelah pak mentua, dia juga kita. Kita kalah ha. Kita pun angkat. Tapi main tangan kita buat lagi. Jangan angkat saya buat boleh awak. Abang lu. Kata Imam Malik, iyyakum wal bid'ah. Jauhilah bid'ah. Hati-hati dengan bid'ah. Kena dengan bid'ah ni hati-hati. Dikatakan kepadanya, kawan tu kata pada Imam Malik, wahai Abu Abdillah, apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah itu? Jawab Imam Malik, ahli bid'ah itu, tengok, itu jawapan yang sangat menarik. Ahli bid'ah itu ialah mereka yang memperkatakan tentang asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kalam Allah, ilmu Allah, kudrat Allah, dan mereka tidak berdiam diri dengan apa yang didiamkan oleh para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Imam Malik kata, bid'ah dalam akidah apa dia? Orang yang belajar nama Tuhan dan sifat Tuhan, tapi dia tak boleh belajar macam mana sahabat belajar. Bila sahabat belajar dengan Nabi sampai kalimah Allah ada tangan, sahabat berdiam diri. Orang ni dia tak boleh berdiam macam sahabat berdiam. Dia nak tanya, kenapa Tuhan ada tangan? Macam mana tangan Tuhan? Berapa panjang? Berapa jari? Inilah orang yang tidak boleh berdiam dengan apa yang sahabat diam. Mereka lah ahli bid'ah. Jangan ikut mereka. Susah ikhwan. Kita belajar lagu ni, kita tengok ilmu sifat 20, kita nak takut. Kita pun belajar juga sifat 20 dulu, tapi kita jadi takut. Sebab dalam ilmu tu tidak membawa kita qanaah. Qanaah dengan ilmu, zuhud dengan ilmu, berpada dengan apa yang sahabat berpada. Ini adalah kita punya apa? Jalan keselamatan. Para imam diam, kita diam. Para imam tak buat, kita tak buat. Imam yang besar yang memimpin ummah ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Menurut riwayat Abu Nu'aim daripada Asy-Syafi'i, katanya Imam Syafi'i kata, adalah Malik bin Anas apabila datang kepadanya setengah ahli hawa. Ahli hawa ni siapa dia? Puak-puak yang mengikut hawa nafsu. Puak-puak sufi, puak-puak tarikat, ini puak-puak ahli hawa. Allah kata dalam Quran, kalaulah kebenaran itu dengan mengikut hawa nafsu, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalaulah kebenaran itu dengan mengikut hawa nafsu, akan rosaklah 7 petala langit, bumi dan apa yang ada di dalamnya. Lepas itu ahli hawa nafsu ini Ibnu Qayyim masukkan jihad yang terakhir. Apa dia? Melawan tokoh yang zalim, ahli bid'ah dan hawa nafsu, dan ahli munkarat. Jihad yang keempat dia masukkan dalam kitab dia Zadul Ma'ad, dia masukkan jihad-jihad itu. Imam Syafi'i kata, dia datang kepada Imam Malik. Imam Malik kata, amma inni ala bainatin min rabbi wa dini, wa amma anta fasyakkun, fadhhab anta ila syakkin fakhasimhu. Tengok Imam Malik kata apa? Adapun aku sudah terang jelas bagiku tentang Tuhanku dan agamaku. Imam Malik jumpa puak-puak ni, dia kata, aku dah rasa cukup dah. Aku dah rasa cukup dah baina keterangan-keterangan daripada Tuhanku dan yang wujud dalam agama aku. Aku rasa cukup dah. Quran dah cantik, hadis dah cantik, aku dah rasa cukup dah. Imam Malik kata, manakala kamu masih lagi dalam ragu, maka pergilah kamu kepada yang masih ragu itu dan berdebatlah dengannya. Aku tak mau. Aku dah cukup dah dengan Quran dan Sunnah. Hampa tak cukup Quran, Sunnah, nak guna kepala otak. Quran, Sunnah, nak guna para ulama lagi. Kita baca Quran, kita baca satu Quran, mana kita tahu hukum ni sunat, hukum tu wajib? Ulama tafsir lah beritahu. Ibnu Katsir, Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir dia cerita pula ulama mana yang tafsir ayat tu. Qatadah, Mujahid, Atha, Anas, Aisyah, dia cerita bagaimana dia dapat riwayat itu untuk menafsirkan ayat itu. Kita kata berdasarkan ayat ini, kita faham ayat ini dengan cara begini. Sebab itulah huraian Ibnu Katsir berdasarkan ulama silam.
Mai orang kita, dia kata tak boleh baca Quran faham lagu tu, kita kena berpegang dengan ulama. Kita katalah kita syarah ayat ni berdasarkan tafsir ulama lah. Tak, dia kata tak boleh, kita kena pegang dengan ulama. Jadi kita pun balik rumah duk pijit dai, ulama mana yang dia kata kita tak ikut, dan kita pun pening ulama mana yang dia nak kita ikut. Ibnu Katsir akan terang dalam tafsir dia. Mujahid kata apa, Qatadah kata apa, Sya'bi kata apa, Abdullah bin Mas'ud kata apa, sampai kepada Nabi. Kita ambil ayat itu, kita terang balik. Dia kata kita kena berpegang dengan para ulama. Ulama mana? Dia bukan ulama, ni nama dia jebon. Bukan ulama. Apa yang dia tak faham. Inilah kata Imam Malik. Pada aku dah rasa terang dah. Amma anni ala bainatin min rabbi wa dini. Aku dah cukup jelas dengan keterangan Tuhanku dalam agama aku. Fazhab anta. Pi pada benda hang tak yakin lagi. Pi, aku dah yakin, aku tak akan pakai jalan hang. Pegang ni, semak. Suntik masuk dalam hati kita. Tembak masuk dalam darah. Baik dia pergi simpan dalam kotak akal pemikiran kita. Tak berubah lagi. Dia main dua ajak kita. Dia kata nak, ni aku nak ceritakan. Hang ngaji tafsir berapa lama? Dia kata dalam 2 tahun. 2 tahun? Sampai ayat mana dah? Kita kata 2 tahun dah sampai surah Maryam. Ui, laju ampun lah. Kami dah mengaji 6 tahun. Alif Lam Mim tak habis lagi. Kami dah mengaji 6 tahun. Alif Lam Mim tak habis lagi. Hampir 2 tahun surah Maryam tu. Dahsyat nampak. Tok guru kami cerita alif tu 2 tahun setengah. Dia cerita alif. Bagaimana pecahan dia? Daripada alif jadi apa? Macam mana main alif? Kami bila sebut alif, kami tahu hasil usul dia. Kita kata apa kat dia? Amma anni ala bainatin min rabbi wa dini. Pada aku dah rasa cukup dengan keterangan daripada Tuhanku dalam agama aku. Fazhab anta. Fazhab anta, bahasa utara kita ni melingkup bang. Hang boleh melingkup dengan jalan hang, aku tak akan ikut hang dah. Pi bang. Dalam dia nak pi tu bisik sekali. Alif Lam Mim sampai la tak habis lagi, betapa bodohnya tu guru. 6 tahun alif lam tak lepas lagi. Orang cerdik 2 minit lepas dah. Orang cerdik alif lam mim dia kata apa? Allahu a'lam bimuradi. Allah yang tahu makna dia, aku tak tahu. Itu orang cerdik Pasal apa? Dia suku kata huruf. Dia bukan kalimat, dia huruf. Macam mana nak terjemah huruf? Orang Arab pun tak tahu. Kita jumpa orang Arab. Kita jumpa orang Arab, kita sembang ada, kita kata alif lam mim. Kita sembang dia, kita tahulah sikit-sikit bahasa Arab kan. Kita pergi bazar kurma kan, kita nak beli kurma, kita kata assalamualaikum ya akhi fillah, dia pun jawab waalaikumsalam ya habibi ta'al. Dia nak sembelih kita, dia panggil ya habibi lah. Ya habibi ta'al dia panggil. Mai ya habib, mai aku nak sembelih hang dah. Kita pun kata ya syekh nun. Dia tanya kat kita kam kilo. Dia kata, nak beli berapa kilo? Kita kata alif lam ra. Apa dia tu? Last kali dia pusing ke belakang, dia panggil wak gila, mai bawa MLM bawa kita pergi duduk. Alif lam mim ni Arab pun tak tahu. Pasal tu dia dikatakan huruf mukjizat. Huruf mukjizat yang diletakkan dahulu. Allahu a'lamu bimuradihi. Tapi syekh dia 6 tahun tak habis lagi dua alif lam mim. Maknanya syekh dia gila. Syekh dia gila. Pergi belajar bahasa Jerman, terjemah bahasa Arab. Tak boleh pergi. Apa kita nak terjemah? Tu Arab musim mai tempat kita kan, jumpa-jumpa ada syekh Toha. Dia nanti dia ulang, dia kata ismi Jamil. Kita kata Toha. Sad. Lama dia kata dia ni betul-betul kena ruci apa gazih ni. Tak tahu yang tu sampai 6 tahun orang nak pergi terjemah. Maknanya ada benda tak betul ya. Should be wrong somewhere. Ada benda tak betul.
Kata Imam Malik, aku tak mau ni semua. Aku tak mau cari penyakit, aku puas hati dengan keterangan daripada Tuhan. Menurut riwayat daripada Ibnu Abdul Bar, daripada Muhammad bin Ahmad Khuwaiz Mindad Al-Misri Al-Maliki, kata dia dalam kitab dia Al-Ijarah, daripada kitabnya Al-Khilaf, kata Imam Malik, la tajuzul ijarat fi syai'in min kutubil ahwa wal bid'ah wan tanjim wa dzakara kutuban summa qala wa kutubu ahli al ahwa wal bid'ah 'inda ashabina fi kutubi ashabil kalam min al mu'tazilah wa ghairihim wa tafsahu ijarata fi zalik. Imam Malik kata, tak harus menyewa mana-mana buku ahlul hawa, bid'ah dan ahli nujum. Buku pun jangan duk pergi sewa. Jangan bagi kertas pen kosong kat depa nak tulis pelajaran depa. Habaq tak ada terus. Habaq tak ada terus. Dia kata ni pinjam sat 5 upang nak beli 35. Buku 35. Tu dia beli buat apa, bayar hutang ada, nak buat nota, anak duk mengaji lupa. Jangan bagi. Boleh bohong, tak ada duit. Tak ada duit. Nampak entah bergerak 50 dah, 5 kupang tak ada. Tak boleh bagi. Apa sebab tak boleh bagi? Kita kawan lama tak lama. Hang duk mengaji ilmu salah, aku tak mau ada syubhat apa. Buku hang pun aku tak mau pinjam. Buku apa kertas pun aku tak bagi ke hang. Hang nak pelingkup, hampir pelingkup seorang-seorang. Itu dia Imam Malik punya bagi ingat. Buku depa pun tak mau. Imam Malik pun menyebut nama kitab-kitab depa, dia sebutlah satu persatu. Kita tempat kita nak sebut banyak kan. Kita nak sebut Baquratul Amani, Aqidatul Najin. Ini semua kita ada masalah. Buku-buku belajar akidah ada masalah. Baquratul Amani, syarah kepada Ummul Barahim, Bidayah, kita Al-Bidayah kan, Misbahul Munir. Ini semua kita ada masalah. Tapi kitab ni semua ni banyak masjid dalam Pulau Pinang tu aja. Semua kitab ni ada masalah. Tanbihul Ghafilin penuh dengan hadis-hadis yang tak ada asal usul. Aqidatul Najin kan, Ayyuhal Walad. Ni nama kitab. Kalau kita pergi abang orang Mustika hadis tu dia. Semua ni kitabnya ada problem. Kitabnya ada masalah. Yang tak ada masalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud yang telah ditahqiq kepada Sahih Abi Daud, Sunan Ibnu Majah yang telah ditahqiq kepada Sahih Ibnu Majah. Ini semua kitab yang tak ada masalah. Ibnu Hibban yang telah ditahqiq kepada Sahih Ibnu Hibban. Ihya Ulumuddin yang telah ditahqiq kepada tahqiq Ihya Ulumuddin. Ini baca. Ihya yang tak ditahqiq tak usah baca, sebab kita tak tahu hadis-hadis dalam dia macam mana. Yang telah ditahqiq kita baca, baru kita tahu kedudukan hadis dia. Imam Malik pun cerita satu persatu buku-buku, dan Imam Malik menyatakan buku-buku ahli hawa dan bid'ah menurut para sahabat kami ialah buku-buku ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah dan lain-lainnya. Buku-buku yang macam ni berasal daripada Mu'tazilah dan puak-puak lain. Sewaan yang demikian itu hendaklah dibatalkan. Semua sewaan yang berkaitan dengan depa ni kita batalkan sewaan buku ke, ataupun sewa rumah bagi depa buat library ke, batalkan. Jenis sewa depa nak buat markah depa nak buat tempat depa nak belajar, kita tahu, batalkan sewaan tu. Tak mau bagi sewa. Dia kata tulis sewa. Dekat orang lain tu sewa, dekat hang tu tak bagi. Kering, kita kena buat kering. Demikianlah sepintas lalu pendirian dan pendapat Imam Malik tentang tauhid dan para sahabat tentang iman, ilmu kalam dan lain-lain. Dia kata kita berhenti kat situ, cerita pasal Imam Malik habis. Jadi ikhwan, apakah pandangan ulama sunnah tentang ilmu-ilmu yang tak ada asas dalam Islam?
Pandangan mereka batil, mungkar. Tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Sangat-sangat tak boleh terima. Jadi ni kita kena jadikan dia sebagai kita punya filter dalam ilmu. Kita tengok orang duk mengajar satu benda apakah lebih kurang, tak mahu. Dia kata satu hari Allah Ta'ala utus Iblis mai jumpa Nabi. Dia nak bercerita benda macam tu kat kita. Iblis mai jumpa Nabi. Iblis mai jumpa Nabi. Suruh pula Nabi tanya Iblis, dan Iblis mengaku jujur depan Tuhan. Setiap soalan Nabi dia nak jawab jujur. Nabi tahu satu benda itu dengan sanad Iblis. Apa ni? Kan sahabat saya pergi batu apa baru ni dengan anak saya pergi dengan Pak Mik semua. Pak Mik pun ada pergi rumah Pak Su. Pak Su pun duk hidang makan, duk goreng ikan bawai semua. Pak Su buka TV 30 minit punya rancangan tu, TV Hijrah. Pak Mik pegang-pegang tutup terus TV. Dia kata Pak Mik main kasar nampak. Ustaz 30 minit tu. Dia 30 minit dia ustaz. Ustaz 30 minit tu. Baguslah, program cantik lah. Sampai satu tahap dia kata ni saya nak cerita pasal hijrah Nabi. Masa Nabi masuk Gua Sur, ada mapati mai, ada laba-laba main buat. Dengan saya nak bagi satu ingat dia kata, jangan duk tanya hadis ni sahih ke tak sahih. Jangan duk tanya. Ada orang dia duk tanya, ni ustaz sahih ke mapati ni? Sahih ke sarang laba-laba ni? Sahih ke? Jangan duk tanya. Ulama yang tulis buku ni depa dapat Islam awal daripada kita. Depa tahu banyak daripada kita. Kita lah ni baru duk mengaji. Jangan buat cakap besar. Dengar sudah, tanya-tanya. Sahih pun tak apa, tak sahih pun tak apa. 30 minit. 30 minit tu satu Malaysia tengok. Budak-budak muda tengok. Orang tua-tua pun tengok. Makcik-makcik tengok. Tok-wan tengok. Tanyalah atuk pun tengok. Semua tengok. Senang aja dia kata. Ulama lagi tahu agama daripada kita. Kita siapa? Bilanya kita beranak? Bilanya cerita tu keluar? Sangat. Orang Arab kata ma'qul. Dia punya alasan tu sangat logik dan cap masuk dengan akal. Yang orang yang tak rajin pergi kuliah tempat-tempat lain. Betul lah, ulama dia tahu semua kan. Takkan ulama nak buat kepalsuan dalam agama. Pasal tu kita kena belajar ni semua. Imam Malik kata apa? Macam ni semua. Sepanjang yang hijrah siapa dia? Yang hijrah Abu Bakar. Yang hijrah Abu Bakar. Yang hijrah siapa dia? Yang hijrah Umar. Yang hijrah siapa dia? Yang hijrah Aisyah radhiyallahu anha. Daripada mulut Abu Bakar, daripada mulut Abu Bakar, daripada mulut Abu Bakar, dalam semua kitab tafsir ketika cerita tentang ayat surah Taubah, izhuma fil ghar, ketika dia dengan kawan dia berada dalam ghar, dalam gua, daripada surah Taubah, dalam semua kitab tafsir cerita satu aja perkataan Abu Bakar, kalaulah mereka tunduk sikit ke bawah depa nampak kami. Kalaulah depa tunduk sikit depa nampak aku dengan Nabi, tapi dia tak tunduk. Demi Allah, tak keluar daripada mulut Abu Bakar, mujuk banyak merpati piduk tang situ, mujuk banyak laba-laba mai gantung dia punya sarang tang situ, tak keluar. Siapa tak berkeluar cerita ni? Sahibul hijrah, kawannya hijrah tak cerita. 30 minit mai cerita. Apa nak kata? Apa nak kata? Kita duk belajar agama berdasarkan Quran, Sunnah. Kita nak tahu statement kawan yang hijrah tu kata apa. Statement kita nak tahu. Kita tengok televisyen kan, perompak bank tu yang kata security bank tu, dia sudah tembak perempuan tu satu peluru, dia bagi tang mata ni, bersembok isi keluar, mati syahid perempuan tu. Kita duk tengok, dajjal dia tembak, dia memang geram lama dah kat rumah tu, dia nak tembak, hari tu dia tembak.
kita punya spekulasi. Samakah kita punya spekulasi dengan kawan yang duduk pada kejadian tu, hak perempuan yang kena tarik tu? Perempuan yang kena tarik tu, dia punya cerita macam mana? Dia kata lelaki-lelaki ni baik ke apa ke, macam mana dia tekan pin. Tu dia punya cerita. Dia tak cerita lah lagu tu saja, saya kata. Spekulasi siapa yang paling betul? Kawan yang duduk dalam fenomena kejadian tu ataupun kawan yang tengok daripada jauh? Kita orang jauh, kita tak igrah. Abu Bakar kata, kalau dia tunduk sikit, dia nampak kami. Kami duk tengok kaki dia apa? Renggang lagu tu aja lubang. Sikit aja Nabi mengiring masuk dengan Abu Bakar. Abu Bakar tak cerita pun. Abu Bakar tak cerita pasal merpati, pasal laba-laba. Abu Bakar tak cerita. Quran kata, ada bala tentera kami yang kamu tak nampak. Dan Quran tak beritahu bala tentera apa. Quran tak beritahu. Quran boleh cerita semut, Quran boleh cerita nyamuk. Takkan Quran tak cerita merpati tu telah bagi sumbangan menyelamatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pasal apa Quran tak cerita? Pasal cerita itu tidak diwahyukan kepada Nabi dan dia tidak wujud dalam sirah secara sahih. Yalah, sahih tak ada, dhaif ada. Tahu ke dhaif tu menentang apa? Pakcik Anifah, ambil pakcik lain. Satu pakcik lain, dia nampak saya pakai jalan lorong garu. Na'udzubillah min zalik, sebagai contoh. Dia kata mamak tu sudah pakai jalan tu. Dia buat lagu tu. Ni yang kata pegang sunnah Nabi ni. Jalan ni, jalan sunnah rupanya. Spekulasi lah. Wahai kita pakai, jangan duk senyum macam tu. Kita pakai jalan tu shortcut. Kita pakai jalan tu shortcut pasal nak pergi menara yang jatuh hari tu ni. Pergi shortcut. Spekulasi mat. Kawan yang kenal, memanglah ustaz pakai jalan tu. Memang dia pakai jalan tu. Aku duduk tunggu dia dekat menara apa tu? Ada kat situ. Tak apa ingat dah nama dia. Ada satu menara atau apa tu kan. Memanglah dia pakai jalan tu. Pasal aku dah janji dengan dia pukul 3 aku tunggu kat menara tu. Pasal tu dia shortcut. Dia time itu dah pukul berapa? Dah pukul 2.50. Ustaz ni pula dia on time. Janji pukul 8 dia main pukul 8. Lepas minit dia tak pernah main. Dia janji tu, janji mamak tu dia pegang. Pasal tu dia pakai jalan tu. Dua spekulasi dah. Nak pakai spekulasi siapa? Hang kata ustaz pakai jalan tu lah, aku nak tanya ke hang. Hang nampak ke dia pakai jalan tu? Tak lah. Saya bukan nampak. Ni kawan saya punya kawan, dia punya kawan, kawan dia punya kawan dia cerita. Cerita dia dhaif sikit lah. Boleh pakai? Boleh pakai? Cerita tu bunyi pun dhaif. Pergi mahkamah, Tuan Hakim, saya tahu dia bunuh, saya tahu dia bunuh. Apa bukti awak? Saya mimpi 2 hari sudah. Alamak, Hakim pening kepala, garu. Hakim nanti duduk main hidung. Hakim kata mimpi ke? Saya mimpi, dalam mimpi tu dia tikam kawan tu. Tengok 2 hari sudah kawan tu mati. Siapa lagi nak bunuh? Ada tengok? Tak ada. Saya tak ada tengok, tapi Allah bagi ilham kat saya. Boleh bawa? Mahkamah dunia pun tak terima, mahkamah Tuhan terima. Kalau sanad ni kita tak payah tengok, Imam Muslim tak payah bubuh dalam muqaddimah dia, muqaddimah Sahih Muslim, kalam daripada Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ila ma syaa. Sanad adalah agama. Sanad itulah dia bagi tahu sahih kita terima, dhaif kita tinggalkan, jangan riwayatkan dia. Kerana sanadlah. Kerana sanad itulah kita tahu hadis itu palsu, kita buang. Hadis itu hasan, kita ambil. Kerana sanad. Kalau kita kata jangan duk tanya ni semua, kita buang buah pinggang agama. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dia kata apa? Dia kata sanad sama dengan kaki kepada binatang. Kita buang kaki binatang, binatang tu down.
Sanad, kedudukan sanad macam mana kaki pada binatang. Kerana kakilah binatang tu boleh berjalan. Tiba-tiba kita kata jangan tanya ni semua, dengar sudah. Kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru ila amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu sanad, ilmu matan, ilmu hadis adalah agama. Kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu. Mana boleh sembrono seenak dewa begitu? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Tak boleh. Kena tanya. Kalau cerita itu sahih, Ibnu Katsir nak buang. Kalau cerita itu sahih, tafsir muktabar nak buang. Kalau cerita itu sahih, Imam Bukhari nak buang. Tak. Ulama hadis lah akan ambil dulu. Tapi ulama hadis tidak berhujah dengan laba-laba dan dengan burung merpati yang ada pada muka gua yang ada di dalam peristiwa hijrah. Tak berhujah. Abu Bakar pun tak cerita. Ibnu Abbas pun tak cerita. Aisyah pun tak cerita. Aisyah pernah cerita lebih rumit daripada tu. Abu Bakar pernah cerita lebih rumit daripada tu. Lepas tak cerita. Tak apalah kalau kita nak kata ada makhluk tolong Nabi. At least ada makhluk tolong Nabi. Tapi jangan kita bagi tahu kata jangan tanya sahih ataupun tak sahih. Come on baby, you know agama. Jangan cakap macam tu. Nampak? Itu kepentingan sanad. Kerana sanad matan diterima. Kerana sanad matan ditolak. Kerana sanad mata rantai rawi itu. Kerana sanadlah berlakunya ilmu jarah dan takdil, kritik para rawi. Ya. Baru ni kita baca dalam Riyadhus Salihin satu hadis riwayat Imam Muslim ditolak. Ditolak hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim setara dengan hadis Imam Bukhari daripada Abdullah bin Abbas. Cuma hak ni riwayat Muslim, hak ni riwayat Bukhari. Berlaku kekeliruan sanad di sisi Imam Muslim. Rawi Imam Muslim Sa'id bin Mansur telah menambah sanad. Berapa lama benda tu berjalan sampai pada zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyedari kegoncangan sanad ini, maka dia menyatakan sanad Imam Muslim dalam hadis ini batil, mungkar, tidak boleh berhujah walaupun rawi Imam Muslim. Ya. Nabi menceritakan tentang Allah petunjuk kepada Nabi umat-umat dahulu. Ada di kalangan umat dahulu pengikut dia 3 orang ke 10 orang. Ada Nabi dulu pengikut dia seorang atau 2 orang. Ada Nabi dulu tak ada pengikut. Nabi kata ditunjukkan kepada aku satu umat yang banyak, aku pun seronok, ni umat aku kan. Tiba-tiba malaikat kata itu umat Musa dan umatnya. Malaikat kata Muhammad tengok ke sebelah ufuk sana. Nabi tengok, Nabi tengok sawadun azim, satu umat. Kawasan tu jadi macam hitam mendung. Nabi tengok umatnya banyak. Musa kata hazihi ummatuk, ni umat hang lebih banyak daripada Bani Israel. Nabi punya seronok. Nabi kata di kalangan umat aku itu ada 70,000 orang di kalangan mereka yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi kata takat tu Nabi masuk dalam rumah. Sahabat-sahabat duduk di luar air. 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka ni siapa? Ada di kalangan sahabat kata, siapa lagi kita? Kita yang ikut Nabi, kita. Ada satu sahabat pula kata, dah bukan kita, ni anak-anak cucu kita yang mereka masuk Islam tanpa pernah syirik kepada Allah. Kita pernah syirik pada Allah. Walaupun kita masuk syurga tapi tak sama dengan yang nak main ni. Nabi keluar. Nabi kata, apa dia? Sahabat kata, siapa dia yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab? Dalam riwayat Imam Muslim yang ditolak riwayat Imam Muslim ni, Imam Muslim kata, Nabi kata, mereka masuk syurga tanpa hisab kerana yang pertama, mereka tak pernah ruqyah. Mereka tak pernah jampi. Yang kedua, mereka tak pernah berjampi orang. Mereka tak pernah jampi, mereka tak pernah menjampi orang. Mereka tak pernah terlibat dengan percaya pada burung-burung, ramalan-ramalan. Dan kepada Tuhan, mereka sangat bertawakal. Dalam riwayat Bukhari dia kata apa? Dalam riwayat Bukhari kata, mereka masuk syurga pasal apa? Pasal mereka tak pernah meminta mereka diruqyah. Mereka tak percaya kepada burung-burung.
dan mereka tidak terlibat, mereka tak meminta mereka diubati dengan cara kai ni, rendam besi panas, stop darah yang mengalir, dan kepada Tuhan mereka sangat bertawakal. Riwayat Bukhari lafaz dia lain, riwayat Muslim lafaz dia lain. Kata Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad menambah, sesungguhnya riwayat Imam Muslim bercanggah dengan riwayat Bukhari, maka mesti kita tolak riwayat Muslim. Kerana riwayat Muslim bercanggah pula dengan nas agama. Kata riwayat Muslim, mereka tak pernah ruqyah, sedangkan Nabi pernah ruqyah. Mana boleh kata mereka masuk syurga kerana tak pernah ruqyah? Ruqyah ni ada yang syar'i. Sahabat sakit, Nabi ruqyah, Nabi hanya ruqyah. Tiba-tiba nas ni secara total menolak ruqyah, maka menunjukkan ini bukan lafaz Nabi, ini lafaz Sa'id bin Mansur, perawi Imam Muslim. Ibnu Hajar Asqalani mempertahankan hadis Imam Muslim. Kata Ibnu Taymiyah, jangan mempertahankan kerana tambahan ini merosakkan benda yang lain, maka ditolak. Dan dalam riwayat Imam Muslim tidak ada mereka tidak meminta berubat dengan kai tadi, tapi Bukhari ada. Maka dalam kes ni, dalam hadis ni kita pakai, tapi kita tolak riwayat Muslim, kita pakai riwayat Al-Bukhari. Nak kata apa? Ini ilmu. Tak bolehlah kita kata kita ni kena menuntut, kena ada dia punya syarat. Guru dengan murid, guru isap rokok pun tak apa, guru salah pun tak apa, guru kencing berdiri pun tak apa, janji dia kencing. Berdiri ke duduk tak penting, janji dia mau kencing. Tak boleh macam tu. Di sisi Ahlus Sunnah dia tak boleh macam tu. Pasal tu kriteria para sahabat itu penting. Kalau kita tak tahu ilmu Ahlus Sunnah, habis kita, rosak kita. Kerana tu kena kembali pada ilmu Ahlus Sunnah, kena kembali pada ilmu Ahlus Sunnah. Pasal apa riwayat Muslim ditolak? Pasal sanadnya. Bolehkah kita kata sahih jangan tanya, dhaif jangan tanya, dia ni siapa? Dia ni Imam Muslim. Tak boleh. Al-isnadu minad din. Kata Imam Ibn Hazmin, satu nas tidak akan bercanggah dengan satu nas. Kalau satu nas bercanggah dengan satu nas, menunjukkan yang pertama kita tak tahu pasal, menunjuk yang kedua ada yang tak kena dengan salah satu daripada dua nas. Ya, begitu. Kita kata jangan tanya, mana boleh jangan tanya. Mesti kita tanya. Labah-labah pergi buat sarang depan gua tu, riwayat siapa? Saya ustaz, jangan tanya anak, saya lagi tahu. Tak boleh. Tak boleh. Kena tanya ustaz. Saya tanya, saya nak rujuk dalam tafsir mana? Dan ni semua tafsir ada tahqiq dia, akan semua ada pentahqiqan dia. Saya nak tanya, saya nak buat rujukan, saya nak cerita kat anak bini saya. Macam mana ustaz? Saya nak tanya. Tak boleh. Dia duduk sembang-sembang, dia kata kita ni, dia kata manusia biasa, kan? Siapa tak buat salah? Biasa dia kata. Malaikat harut dengan marut pun kena. Malaikat dalam tu. Dia kata malaikat masa duduk di langit, malaikat turun mai ke dunia jadi harut seorang, marut seorang. Kena. Malaikat pun kena, siapa kita? Ni aku tak boleh berhenti rokok pasal tu. Malaikat pun kena. Tambahlah aku. Kita kata apa maksud dengan harut dengan marut ni? Dia kata dua malaikat turun mai kena awak titik zina dengan perempuan tu, habis malaikat dia. Habis. Dulu dia duk marah sangat manusia buat jahat, last sekali dia pun kena. Jadi jangan cakap, dia kata siapa tak kena dia tak tahu, kena baru tahu. Kita kena tanya, riwayat itu sahih ke? Riwayat itu sahih ke? Dia kata jangan tanya. Sahih pun jangan tanya, dhaif pun jangan tanya. Yang penting moral of the story. Mana boleh moral of the story kalau cerita tu kartun, cerita tu palsu, cerita tu menghina sahabat. Ditolak semua cerita yang menghina sahabat, yang menghina malaikat. Beriman pada malaikat termasuk rukun iman. Mereka buat daripada cahaya. Pasal itu saya kata, Syekh Maulud kata, kalau ada orang kata malaikat, kalau ada orang kata iblis itu adalah guru malaikat, tak betul dia kata.
Iblis takkan jadi guru malaikat. Pasal malaikat daripada nur, iblis daripada nar. Malaikat, Quran kata nama dia, malaikat diberi dengan nama malaikat. Quran bagi kepada iblis nama iblis. Mana boleh? Tak boleh. Seperti kata apa nama? Mak Puspawangi, kami keturunan ayam Belanda, tak boleh kahwin ayam Selasih. Lagipun Puspawangi kata misal tun macam mana kucing. Terus tolak pinangan itu. Baru tun lila masuk campur. Balik tengok balik. Tak boleh campur. Kami ayam Belanda, tuan ayam Selasih, tak boleh campur. Ayam Selasih kan dia hitam semua. Bukan semua hitam tu Selasih, cuma dinisbahkan kepada ayam. Jangan kata semua macam tu. Kan tak boleh lah, kecil hatilah. Janganlah. Itu pun orang soal jawab. Ini tak boleh tanya sanad. Baca yang tidak ada kata Imam Muslim dalam sahih muqaddimah sahih Muslim. Jangan baca hadis dengan sanad syaitan. Jangan baca hadis dengan sanad syaitan. Saya anjurkan ustaz-ustaz 30 minit ni tak usah baca sahih Muslim, baca muqaddimah sahih Muslim sahaja. Yang boleh bahasa Arab, beli yang Arab tu. Tak tebal pun, lebih kurang tebal macam buku kita ni aja dia punya muqaddimah. Baca muqaddimah sahih Muslim. Bagaimana kedudukan sanad dalam nak memastikan kedhaifan dan kesahihan satu-satu hadis. Mesti mau baca. Kita yang tak boleh Arab, beli terjemahan Melayu. Sahih Muslim lah ni ada terjemahan dia sampai 9 jilid. Beli yang jilid muqaddimah dia, baca. Baru kita tahu. Silat-silat kita boleh telefon ustaz tu balik. Jangan duk cakap lebih kurang ustaz. Jangan duk cakap dulu tu. Dia kata pasal apa tak boleh cakap? Saya kata jangan cakap. Ya. Tapi ikhwan, the moral saya nak cerita apa dia? Satu Malaysia dengar depa pakai yang tu. Satu Malaysia pakai yang tu. Bila kita pergi terang, dia tengok TV, kita pergi terang kat dia. Dia kata takkan ustaz tu tak tahu, ustaz seorang tahu. Down kita jadi sindrom down, muka serupa je semua. Kumut muka kita jadi dengan budak tu, sindrom down. Lain sekali kita bodoh menari macam budak tu. Jadi muka serupa lah kita. Nak buat apa? Kita punya duk terang dalam masa 1.5 jam buat kuliah. Kita ingat dia faham. Tak tahu dia angkat tangan, dia kata ustaz seorang saja kata, ustaz lain tak tahu. Kalau mereka tak tahu, kalau mereka cakap salah, takkan mereka keluar TV. Kita down, muka kita senang down. Kalau budak tu lalu, jadi serupa kita dengan dia. Dia pasti angkat piduk satu watt. Down tu muka kita. Nak kata apa? Kita kata wallahu a'lam. Dia kata itulah kita belajar ni kena berhabis lah, dia kata. Kan, dengan belajar dalam tak habis ni kita salah orang. Itu dia. Nak kata apa Pak Mi? Inilah kesan dia ikhwan, kesan dia. Kita pergi kata tak boleh, ada orang kata boleh. Kita kata kena, dia kata tak payah. Ini kita dah belajar pasal itu penting ikhwan. Apa yang disebut oleh para imam tu kita dengar, kita mesti mengambil pelajaran. Insya-Allah ikhwan, panjang umur, sihat badan. Kita masuk keempat, akidah Imam Syafi'i. Ni mau tengok mazhab Syafi'i. Macam mana mazhab Syafi'i? Nawawi kata dalam Majmu' di sisi mazhab Syafi'i, hadis sembahyang hajat adalah dhaif dan kemungkinan riwayat dia palsu. Di sisi mazhab Syafi'i. Yang duduk pergi buat sembahyang hajat tengah padang ni siapa? Mazhab Syafi'i. Anak kata apa? Kita kadang-kadang baca nama kitab, sebut nama kitab. Baru ni kita baca, kan, di Baitul Ilmi. Kita baca Di Baitul Ilmi kita baca bab jemaat. Kan? Apa bab azan kan kita baca baru ni? Apa Imam Syafi'i kata? Dia kata apa yang berlaku zaman Nabi itu lebih aku suka. Dia sebut dalam Lepas tu dia kata Osman buat 3 azan. Kan? Osman buat 3 azan, bukan 2 azan. Azan yang pertama sebelum masuk waktu, azan yang kedua ketika imam berada di atas mimbar, azan yang ketiga bila nak sembahyang. Maksud dia qamat. Qamat tu masuk satu azan, 3 azan. Apa yang berlaku zaman Nabi itu lebih aku suka
Kerana bila Nabi naik atas mimbar, baru Bilal melaungkan azan. Selagi imam tak naik, terus azan lagi. Walaupun waktu dah lebih 5 minit. Tunggu sampai dia mai. Kalau dia nak mandi jemaat lagi apa ke lebih kurang, mai tengok lebih 5 minit bagi dia buat tahiyat saat dia naik bawa azan berkumandang. Wal ahabbu zalik, itu lebih aku suka. Wujud dalam mazhab Syafi'i, wujud. Nas ada, dalil ada, kitab ada, sabit dengan qaul, bukan qaul Syafi'iyah, qaul Syafi'i Muhammad bin Idris, disahihkan oleh Al-Buwaiti. Siapa ikut? Dalam Pulau Pinang 2 tempat je ikut, Karwa dengan Paya Termu. Satu Pulau Pinang berapa ratus tu ada masjid? Tell me, my brother Muslim, tell me, don't quiet. Maksudnya bagi tahu. Beratus masjid tu ada. Kita tunjuk kitab ni, kitab Al-Um. Dalam kuliah tu angkat kitab, baca. Ini kitab Al-Um. Ini azan Jumaat menurut mazhab Syafi'i. Beratus masjid dalam Pulau Pinang. Semua buat tak tahu. After that you claim you Syafi'i. Apa ni? Apa ni? Bukanlah satu kesalahan yang besar-besar kan, tapi kesalahan juga, jenayah, satu criminal in knowledge. Kita tengok ni, tambah ni akidah pula, akidah Syafi'i macam mana. Kita tengok pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.